Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong respon audio video okey ke? Testing 1 2. Manalah tahu suara hilang sebab dah banyak hari menghilang daripada dinding hijau ni. Tolong respon. Subhanallah, Angah Nurehan, Altamis Furqan, Lukman Hakim, Siti Rohana, Anita Saleh, Marzia Hasan, Masliza Bagiran, Kak Long Yati, Mak Mina Dapok, Nur Ali, Salina Muhammad Hashim, Fauzia Hasan, Adawiyah Kasim, Nur Liah Liah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramlah Sahim, Rodia Syarif, birthday girl, apa khabar, bertambah usia. Hamidah Saad, Big Nonong, terima kasih 100 stars. Siti Zaleha, Zaikiah Buyong, Suhana Adris, Salomah Simon. Ui, banyak je nama Salomah grup ni. Juliana Friday, much love from Singapore. Shima Rose Rusmahwati, Tarmadi, Nur Hasiah, Rohani Ismail. Shima Rose sihat ke? Hafizah Wagiran. Okay, Alhamdulillah dah nampak dah muka siapa ni. Nur Muhammad, Hanida Mansur. Apa khabar Kak Nuriyah Sahid. Rohani Muhammad. Awesome terus. Awe Soma bacanya, Hafizah Wagiran. Sania Nuria Hasan. Kak Noah ada muncul. Masya Allah, sihat ke Kak? Fauzia apa tu, dah terlepas nama. Sanimah Haji, terlepas dah nama. Syaziah K Kamar Zaman. Awidania Fatimah Omar, Hasnah Ibrahim, Maria Awidania, Nur Aidah. Kan Kak Aida, Masya Allah. Juwita Ismail, Kaifahal. Alhamdulillah. Dilanim Ibrahim, I miss you too. Dilanim, kita sudah bertemu kah? Bukankah kan? Okay, macam tu. Zainah Abdul Rahman, Rozida Rahman, Fadilah Rahman, Kaifahal. Nurida Muhammad Nur, Alhamdulillah. Nur Asikin Abdul Majid. Rosnaini Adnan. Kak, save tarikh. Tanya Jaja, semalam saya dah bagi tahu Kak Jaja dah 19 Jun kot untuk Kemensah. Wawa Jusoh, Zalilah Mat Aruf, Khairul Syifa, terima kasih 100 stars. Nur Hayati, Ida Ummu Iman, teringat ku peluk dirimu, Masya Allah. Mek Zainab, Nur Haizi, Hafsah Jobli, Rahmatun Talib, sedap nama. Jun Naim, Nur Farahlina, Ruzlin Arkemel. Masya Allah nama. Masya Allah. Kak Ayah Gawo, sihat ke sebaik balik dari JB? Nurma Abdul Rahman, Miss Kiyah Rahman, Nur Iman. Ina Salina, Masya Allah. Cik Su, Siti Atikah Tukimin, Siti Azmahani Mamat, Rohani Zali. Alhamdulillah. Zainun Abdul Rahman, Kak Nafisa Haji Hitam, dah sihat ke suara? Masya Allah. Zanariah Zakaria Wahid Id, Nur Atiqah, Zalina Yasin, Rohana Sulaiman. Saya nak habiskan ayat panas ni bagi sedap sikit perut. Siti Roziah Osman, why? Tell me why. Umi Afan Qalishah Umairah, Leila Wati Abdul Aziz, Wan Yahya, yes I know. Mazura Muhammad, terima kasih 50 stars. Nurzila Hassan, amin, yes. Ten Al-Falah pula. Maznah Muhammad, Wasilah Ulfah, sedapnya nama. Dayang Rogayah, Patahiyah Muhammad, Nurlia Kipli, Zaini Yusuf, Rafiah Abdul Rahman, Halifah Mat Daud. Kefli Zul is watching, sudah ku terbayang wajahnya.
Yasmin Yaakob. Kak Yasmin Yaakob ni sentiasa ada, jangan tak ada di Al-Falah nanti, nak kena babak. Nur Syakira Sukri, Wan Hindun Wan Jusuh, Ruzi Roslan, Nur Hasimah Zainuddin, Salmah Kadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis pun ayak panasku. Sahabat, malam tadi saya lapar sebenarnya. Bila lapar je Kak Mas, teringat makanan banyak-banyak kat rumah Kak Mas. Sombong sangat tak nak makan banyak-banyak. Sekali sangkut jam, lapar. Saya gerak daripada kelas terakhir di JB semalam 12. Sepatutnya kelas habis awal lagi. Tapi la ilaha illallah, macam tak boleh berpisah dengan orang Johor. Mak, dah dekat 400 orang ke? Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Yusmarianti Yusuf. Kak Yanti ku sayang 50 stars. Masya Allah, Masya Allah. Barulah boleh terbayang-bayang wajah. Berapa kali peluk Kak Yanti kan. Sekarang kita dah ada 2 Kak Yanti di dalam, Alhamdulillah, live La Tahzan. Mana Kak Yanti Pucung? Yusmarianti ni dia selesa dipanggil Yanti rupanya. Kita duk use lama ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pukul 12 lebih kurang saya gerak daripada kelas terakhir di JB semalam, sahabat-sahabat. Terus ke Melaka. Ke Melaka, kampungnya Jaja. Berisu. Namanya Berisu, nama kampung tu. Ustaz punyalah. Kenapa tak Bisu je? Ramai orang Bisu ke kat sini? Sabar je lah. Berisu tu dekat Melaka, dekat dengan Nogori 9. Lepas tu ada 5 orang. 5 orang calon tajaan umrah siap masjid kan, yang kita nak penggali kubur, yang kita interview mereka. Alhamdulillah sampai kat situ setengah jam je kami. Terus 6 petang gerak ke KL. Jaja kata biasa Ustazah Jaja balik kampung paling lama pun 1 jam setengah. Paling lama pun 1 jam setengah. Semalam dari pukul 6 petang sampai ke KL 9.15 malam. Ustaz, jom singgah makan kat mana-mana. Dah larat dah nak makan. Lembik lemau badan, duduk saja macam lah drive. Kesian Jaja yang drive, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wahid add pun nak tengok lidi. This is my mahal lidi. Mahal lidi. Okay. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, 9 suku sampai. Saya dah, itu yang tulis status Facebook terakhir. Nak say thank you atas doa-doa semua orang yang mendoakan kesejahteraan, keselamatan, kelancaran program La Tahzan di Grand Blue Wave Johor Bahru. Terima kasih Azura Rahmat 100 stars. Terima kasih Siti Asma. Siti Asma, sorry Ustazah kena kecilkan mata. Ingatkan Sate Asma. Dia kalau dah lapar memang macam-macam. Siti Asma rupanya. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Khatijah Sakariyuh, terima kasih 50 stars. Lepas tu Ustazah tulis apa semalam? Tak ingat nak mamam dah. Ingat nak bobok je. Bahasa tu kalau orang tak kenal Ustazah Zai, dia jadi menyampah tau. Habis tu dah tak boleh nak fikir apa. Dah habis dah segala idea. Lepas tu tidur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah. Itulah, bila kita bangkit tu memang kita fresh sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukurkan Allah masih bangkitkan kita. Subhanallah. Allah, Kak Rohana Samsuri, janganlah kata gitu. Sebab I pun terasa perkara sama. Halalalala. Dah terasa rindu pada Ustazah dengan sahabat-sahabat La Tahzan JB. Sahabat Ukhwah Fillah yang luar biasa. Saya bertemu dengan Kak Rohana Samsuri ni lama dah dia jadi rakan Facebook saya. Kak Rohana Samsuri, kemarin kita tak sempat nak bersembang panjang. Saya nak cakap macam ni dekat akak. Selama ni nama Rohana Samsuri ni saya ingatkan anak jiran saya. Sebab jiran saya ni suami dia arwah nama Samsuri, anak dia ada nama Rohana.
Lepas tu dia panggil anak. Lepas tu mak dia tu mengaji dengan saya. Cakap, itulah anak saya yang Rohana Samsuri tu ustazah. Rupanya anak dia tu tak aktif Facebook. Rohana Samsuri yang ni orang Singapura. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang Singapura. Jadi bila dah jumpa dekat JB, satu meja orang Singapura, ya Allah saya kagum. Alayus, dia pun lah sibuk nak hantar 50 stars juga. Terima kasih Yusniza Aziz. Namamu disebut di JB Yusniza Aziz. Masya Allah, itulah indahnya ukhuwah fillah. Tak jumpa jasad, namanya disebut-sebut dalam kebaikan ya Yus, bukan dalam kejahatan insya-Allah. Lepas tu sorry. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jumpa dekat Latahzan Johor Bahru, subhanallah. Betul Kamaliah Tok Wan. Ni orang yang tak di JB ni kan jealous lah. Bukan jealous. Ustazah ni nak mengajar ke nak mengimbau kenangan Latahzan JB. Dah tadi Rohana Samsuri, ni Kamaliah Tok Wan pula. Masya Allah. Zaini Samad, sedapnya kuih. Sedapnya kuih pula dah. Ya Allah, sahabat-sahabat, mana yang kuih-kuih tu memang jadi mamam. Kalau makan makanan. Kalau mamam, mamam. Mamaman. Ustazah dan Ustaz dan Jaja dalam kereta semalam. Sebab kami tak singgah mana, tapi kononnya sampai rumah nak makanlah benda berat kan. Depan rumah Ustazah ni dah macam syurga makanan, macam-macam nak singgah kat mana je pun boleh. Tapi no, saya cakap dengan Ustaz, saya nak balik. Saya nampak katil saya je, saya nak balik. Lepas tu pukul 4 pagi bangkit lapak. Disebabkan lapak, sahabat-sahabat teringat makanan-makanan kat Johor yang bila orang suruh makan, saya menyombong. Bukan menyombong, makan sikit-sikit dah lah kan. Lepas tu mulalah teringat. Lepas tu pagi-pagi tadi Ustaz pergi subuh, saya dah buka peti ais. Ada nasi impit, saya panaskan. Ada kuah kacang, saya panaskan. Sebab tu saya dah sarapan pagi-pagi tadi. Lepas tu saya bawa naik air panas. Dah habis dah pun air panas saya. Maka sekarang kita boleh start kuliah. Tepukan paling gemuruh kepada semua anda. Sebab hari ini anda masuk kepada bab 250. Masya Allah. Seperti mimpi, kan? Seperti mimpi kita dah sampai bab 250. Semakin hari semakin sayunya hati nak berpisah dengan kitab ini. Nak nangis lah pula. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak sangka kan sahabat-sahabat, dia lebih kepada, bukan dia lebih sedih hati ni sebab nak berpisah dengan Latahzan. Saya tak tahu anda macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan saya lebih sedih nak berpisah dengan kitab Latahzan, sebab perpisahan tu insya-Allah kalau kita just do it, kita akan ada lagi pertemuan dan kitab ni akan ada je depan mata kita. Kita nak, kita boleh buat ulangan, ulang siar, ulang dengar sebagainya sahabat. Tapi yang lebih sayu hati saya ni adalah ketidakpercayaan. Betapa menambah yakinnya saya apabila Allah ni suka benda yang sikit tapi istiqamah. Benda yang sikit tapi istiqamah. Jadi setiap hari, bukan tak penat, tapi kita memaksa diri untuk, dah janji setiap hari, mesti setiap hari untuk berlatahzan. Jadi terima kasih kepada anda yang tak kisah. Boleh live rezeki, tak boleh live dengar ulangan. Sebab apa? Sebab ustazah tak boleh nak maintain setiap 7 pagi. Kecuali memang jadual kerja ustazah rutinnya berada di balik dinding hijau ni. Sebenarnya pagi-pagi ni sebagai suri rumah anda tahu kan. Macam pagi tadi ustazah sambil panaskan nasi impit, sibuk dengan baju kotor, masuk dalam mesin, naik turun. Tak nampak ke dah susut? Sebab uruskan kain baju yang balik musafir ni dah susut 3 kg. Macam mana tu? Tapi semalam duduk saja dalam kereta, tambah 3 kg. Kan sebab duduk saja berjam-jam sangkut jam. Allahu Akbar, tak sangka sahabat kan. Dan anda boleh follow sehingga ke sekarang ini. Kita tak percaya kita dah berada pada bab 250. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rin Ali kaifahal. Kita bekerja keras untuk Latahzan, Selangor dan KL 11 Jun. Anda yang belum mendaftar, segerakan. Okey.
Memang subhanallah, saya nak bagi tahu anda, La Tahzan Selangor KL sudah mencecah pendaftaran 200 orang. Dan kita akan stop untuk 250 orang penyertaan. Masya Allah. Tahniah sahabat anda, benar-benar bersungguh-sungguh. Saya sangat kagum, sangat kagum. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Cik Zainul Abdul Rahman kata tengok ulangan rasa sunyi je. Masya Allah. Baik. Tiada paksaan Maziah Abu happy. Masya Allah. Wan Latifah. Masya Allah Kak Imam Mustafa. Kak Imam Mustafa ni Masya Allah. La Tahzan Penang dia ada. La Tahzan JB dia follow. La Tahzan Al-Falah dia akan jadi salah seorang sahabat tim khidmat. Masya Allah. Ubi kayu rebus punya kisah Ustazah sebut dalam La Tahzan kuliah. Tiba-tiba di atas pentas La Tahzan Johor Bahru, Ustazah dapat Masya Allah Alarin Ali. Tak ada duit kecil Alarin Ali. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atas pentas JB, sahabat-sahabat, Ustazah dihadiri oleh seorang kekanda. Subhanallah, oleh seorang kekanda. Dia bisik kat Ustazah, makan tau. Apa ni Kak? Ubi rebus dengan sambal tumis. Kau rasa? Lupa segala apa benda. Makanan mewah-mewah semua lupa, sahabat-sahabat. Saya mencintai ubi rebus cicah sambal tumisnya. Siapa-siapa Kak? Nama hari tu Kak? Masya Allah kan, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Ju kan, Kak Ju. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedap you. Sampai besok pagi sarapan di hotel disediakan. I fokus makan the ubi kayu rebus. Sekian dimaklumkan. Lepas tu pergi rumah orang, asyik ada bihun dengan ubi kayu rebus. Sebab apa? Sebab dia pernah tahu dah Ustaz Azwan suka bihun, saya suka ubi kayu rebus. Tapi ubi kayu rebus ke kayu ubi rebus? Kayu ubi. Ubi kayu lah. Ubi kayu rebus ni subhanallah tak boleh makan banyak, sahabat-sahabat. Kan walaupun perut tak berapa nak tua lagi, beragak-agak lah kalau makan tu. Cuma bestnya dia tak cepat basi kan. Kita boleh sambung makan. Amin. Hasnah Abdul Rahman, di mana sayangku? InsyaAllah kita bertemu. Hafizah Wagiran dengan kopi Ustazah kurang, sebab kopi ni bukan saya punya minuman. Kurang lah kalau ada. Alamak Kak Emma, jangan macam tu sebelum kena cucuk dengan lidi. Kisah tudung tu lagi saya malu, Masya Allah. Nantilah cerita kisah tudung pula. Yang sian orang nak pergi kerja tak belajar. Baik sahabat-sahabat, perbuatan yang baik adalah benteng diri kepada kejahatan. Saya suka tajuk ni, suka sangat. Cuba anda baca dengan jiwa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Julia Subuh kan, perbuatan yang baik adalah benteng diri kepada kejahatan. Kita baca sama-sama sahabat. Perbuatan yang baik adalah benteng diri kepada kejahatan. Saya suka baca daripada belakang. Kejahatan, no. Saya tak nak terlibat dengan kejahatan. Saya tak nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, iya ke Bonda Datin Aisyah Abdullah, ubi kayu rebus baik untuk pesakit prostat? Oh, iya ke? Subhanallah, tak tahu pun saya. Allahumma salli ala Muhammad. Perbuatan yang baik adalah benteng diri kepada kejahatan. Bila kita sebut perkataan negatif kejahatan ni, ya Allah, moga bukan aku, moga bukan keturunan aku tak nak berbuat jahat, aku tak nak dijahati oleh orang lain. Faham tak dijahati tu? Kan? Berpandai je Ustazah Zaid dijahati. Padan muka. Disebabkan suka tambah-tambah kata imbuhan. Tak ada perkataan dijahati, tiba-tiba Ustaz tambah dijahati. Masa pergi Johor, Ustazah pula komplain ke orang. Itulah manusia. Kenapa perjiranan? Kenapa bukan kejiranan? Daripada perjiranan 9, perjiranan 10. Cantik taman-taman perumahan mereka. Tulis besar kat depan. Perjiranan 10. Kenapa banyak sangat perjiranan dekat sini? Ni kalau DBP datang salah ni. Dia kejiranan, bukan perjiranan. Amboi, kalau tegur orang kan main Ustazah Zai, padahal dia selalu salah bagi imbuhan kan. Mana ada dijahati Ustazah Zai? Kejahatan, okey? Gurau. Okey, jadi orang JB boleh jawab, sekati dia lah Ustazah dah pemaju. Siapa yang berbual nama selalunya pemaju ke apa kan, sahabat-sahabat? Perjiranan. Okey. Jadi tak ada kena mengena lah Ustazah dengan Dewan Bahasa. Ya betul, suka hati mereka lah kan.
Ustazah pun macam tu. Kan dalam pada kita berbahasa ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau ada SOP tertentu nak tulis buku, janganlah bagi ilmu yang salah pada orang. Mana ada dijahati kejahatan tu lah, okay? So kita tak nak kejahatan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita hanya nak kebaikan sebab cita-cita kita nak mati dalam baik. So kalau kita tak nak kejahatan, mesti ada benteng dirinya. Ni na'udzubillah min zalik, kita sebut bagi contoh, ini orang jahat. Ini manusia yang suka buat kejahatan. Disebabkan kita nak benteng diri kita daripada kejahatan itu, kita kena ada bentengnya. So ini adalah apa? Benteng kepada kejahatan itu. So bentengnya apa sahabat-sahabat? Perbuatan yang baik. Payah berbenar nak fahamkan tajuk hari ni, kan? Tapi orang dewasa mesti faham pun je lah. Perbuatan baik adalah benteng diri kepada kejahatan. Ya Rabb, cukup untuk kita faham, buat je baik. Kita tak suka benda jahat, kadang-kadang dia datang juga. Tapi percayalah, Allah yang maha baik akan lindung kamu daripada kejahatan itu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka bila kita belajar Latahzan bab 250, hari ini dan seterusnya, kita tak nak fokus dah pada kejahatan. Orang jahat datang pada kita pun, kita tahu Allah akan lindung kita. Orang kata kita jahat pun, kita tahu Allah tahu apa yang kita lakukan. Terkadang sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa kita buat baik dah, tapi orang kata kita jahat. Kan engkau mempersembahkan diri engkau kepada Allah. Allah hanya suruh engkau terlibat dengan perkara baik. So apa lagi yang kita nak resah gelisahkan hidup kalau kita memang dah buat baik, tapi ada orang kata kita terlibat dengan perkara jahat. Tu sorok dadah lah tu kat rumah. Tiba-tiba boleh buat banglo sebiji. Kan, Ustazah, saya tak buat pun benda tu Ustazah. PKP orang lain kena berhenti kerja, saya buat bisnes online, Alhamdulillah lagi mencanak. Sebab tu tiba-tiba toeng saya dapat banglo sebiji. Orang kata saya jual dadah pula. Halah, Kak, akak ni manusia ke monyet? Ustazah suka tanya. Ustazah ni manusia lah. Lepas tu, kalau orang kata akak monyet, kenapa akak nak sedih? Akak tahu kan diri akak manusia. So, teruskan kehidupan. Buat je kebaikan. Kenapa nak dengar cakap-cakap orang kata akak monyet? Saya bukan monyet, Ustazah. Saya manusia. Teruskan kehidupan sebagai manusia yang baik. Kita selalu dah kenal, tahu siapa diri aku. Masih mendengar-dengar cakapnya orang lagi. Hei, aku, segerakan untuk mempersembahkan dirimu hanya kepada Allah. Jangan kamu mengakukan dirimu pula. Okey, ni baru tajuk tahu sahabat dan habis dah masa. Okey, baik, kita sambung. InsyaAllah bab ni kita nak habiskan. Best tajuk ni. Termasuk awak yang banyak sangat nak tudung ni. Tak faham, hang pun hang pun merefer kepada hadiah cabutan bertuah Latahzan JB ke? Aduh, sebenarnya Puan Nurul Ong tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia punya idea. Ustazah, boleh tak Ustazah bawa tudung-tudung Ustazah? Tudung peribadi Ustazah. Tudung peribadi macam mana? Saya ada juga orang hadiah tudung yang saya belum pakai. InsyaAllah saya belum sempat lagi nak susun atur dalam almari saya. Saya boleh hadiahkan insyaAllah. Kalau tudung tu saya memang jenis yang kecil sikit ke, saya tak pakai, saya boleh hadiahkan. Bukan yang baru Ustazah, tudung-tudung yang Ustazah pakai masa live. Sepanjang Ustazah berkuliah live PKP, kami boleh hafal tudung Ustazah pakai dia kan. Tudung saya harga RM10, RM15 je. Kecuali macam ni lah, ni El Hafiza, Ustazah Hafiza Musa berhadiah kat saya. Sahabat-sahabat, kalau jual berapa hari tu dia jual RM95. Ais tak beli tudung-tudung macam tu sahabat-sahabat. Tapi dia hadiah kat saya berhelai-helai. Bila jumpa je dia hadiah, jumpa dia hadiahkan. Alhamdulillah, rezeki Allah. Jadi saya pakai. So bila dia minta 5 helai, saya pun masa nak pergi Johor tu saya tarik. Sayang. Sebab kadang tudung tu memanglah tudung bukanlah mahal, tapi dia mahal di hati kita sebab senang nak pakai. Kan sahabat-sahabat dalam rumah macam live ni, saya tak kisahlah tak berapa labuh sangat sebab tak berapa nampak kan. So masa nak ambil masuk dalam plastik tu, sayang tudung,
sayang. Tapi itulah kita manusia, semua sayang tapi tak pakai lama dah. Jadi marah diri sendiri, tutup je mata. Mana yang aku tarik ni lah aku nak bawa pergi Johor. Tutup, lebih dah ni. 10 ke 11 helai. 11 helai rasa semua sahabat saya bawa je semua. Pergi, tak sangkalah pula dia nak paparkan di hadapan majlis atau pentas tu. Ayo Amma, sungguh memalukan. Malu saya, tapi tidaklah anda mengaibkan saya. Saya segan, saya malu. Dah lah ada yang dekat bekas pin. Saya suka pakai pin ni kan kalau tudung longgak. Bekas pin yang ada berlubang-lubang ni. Sian siapa dapat tudung tu Jadi sahabat-sahabat, kalau anda tak nak pakai, bagi je lah kat siapa-siapa. Jangan buat alas kaki, sudah please. Sebab itu tudung-tudung kesayangan saya. Bagi je kat orang. Tapi jangan buat alas kaki. Sedih I. Tiba-tiba dia ambil gambar alas kaki baru I. Lepas tu dia masuk dekat FB story dia. Mau sebulan Ustazah nangis bucu katil. Contoh kan sahabat-sahabat. Tengok. Termasuk di antara kalimah indah. Sebagaimana, kenapa tu ada yang suaminya tak sihat ke? Semoga Allah beri kebaikan. Saya tak nampak siapa punya suami. La ilaha illallah, Kak Latifah Sukarjo ni nak kena cabut tahu tak lalat comel dia. Kan? Tak payah minta maaf. Tak payah nak minta maaf. Siapa tak bagi hadiah, ya Allah. Kehadiran anda di JB tu adalah hadiah besar buat saya. Doa-doa anda adalah hadiah buat saya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dengan izinnya Allah, saya selamat sampai kat rumah walaupun dalam keletihan. Semuanya asbab doanya anda. Saya yakin itu. Dah fokus-fokus. Tak payah cerita tudung. Tak payah cerita apa lagi. Kan kita nak terus. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Termasuk di antara kalimah indah sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Perbuatan Abu Bakar ni, kita kenal sahabat Nabi yang sebiji akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebiji akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustazah sebut macam tu? Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak kata Rasulullah bersahabat karib dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertemu dengan Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Allahumma salli Muhammad. Saya sebut dengan sahabat saya, nak ngadulah ke anda. Saya tak tahulah dia sahabat La Tahzan ke tidak. Kan? Kat mana ada orang screenshot kat saya. Saya nak gelak pun ada, tapi terima je lah. Dia marah. Ustazah sebut dalam ceramah Aisyah radhiyallahu Ustazah sebut radhiyallahu anha pun tak ada, Sayyidatina kat depan pun tak ada. Isterinya Rasulullah bernama Aisyah. Macam tu lah kot. Tak tahulah macam mana kan Ustazah cakap, tapi mungkin saya sebut Aisyah sahaja. Dia marah sahabat. Dia kata Rasulullah beristerikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah yang mengangkat. Panjanglah dia punya ceramah tu. Terima kasih, tegur Ustazah tu. Kenapa dia ni macam marah sangat? Subhanallah sahabat, kita nak follow siapa lagi masuk ke syurga? Mestilah kita nak follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai isteri, sebagai wanita nak tiru siapa lagi? Of course lah sebagai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, kena faham Sayyidatina tu sahabat-sahabat gelaran. Di awal sebelum nama, of course tanda kita menghormati, memuliakan dengan gelaran nama itu. Tetapi kadang-kadang kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dalam keadaan kita bercakap laju, macam-macam kita nak share lagi dekat jemaah, kita tahu apabila kita menyebut nama Aisyah tu penuh dengan kemuliaan. Kan? Walaupun tak setiap awal dan akhir namanya tu ada gelaran, itulah maksud kita. Tapi itulah kadang-kadang bila kita macam jarang-jarang mendengar, mungkin tiba-tiba kita buka je YouTube ke apa, dia terus dengar Aisyah, isteri Nabi. Dia marah. Okey, saya cakap dengan Ustaz, tak apa bang, saya terima. Sebab apa? Sebab mungkin dia pertama kali dengar, tiba-tiba Ustazah sebut Aisyah tanpa Sayyidatina. So, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Maaf. Mana pula lidi jatuh. Ampunkan dosa-dosaku ya Allah. So bila ada macam tu, sahabat jangan marah orang dulu. Kita terus beristighfar dulu.
kita terus beristighfar dulu. Suami siapa yang sakit ni? Kita terus beristighfar dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa yang ditegur tu mungkin ada kesalahan kita di sisi Allah. Jadi terima kasih, beristighfar kepada Allah dulu. Dan sahabat-sahabat, semoga Allah beri faham kepadanya apa yang saya maksudkan di hati ini. Okay, wallahi, tanpa menyebutkan nama awal dan akhirnya bukan bermakna kita tidak menghormati beliau. Begitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa sajalah, terima kasih atas teguran. Tapi jangan apa-apa sahabat-sahabat kita nak tegur kat Imam Mustafa, tiba-tiba kita tulis kat situ, hey Imam Mustafa, kan macam-macam lah dia tulis kat situ. Jangan begitu, sebab ini ruang awam sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan kita tak tahu, kita PM tepi dia cukup. Okay sahabat-sahabat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama Fadir Shah. Saya tak pernah sebut lagi nama ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, termasuk di antara kalimah indah sebagaimana diucapkan oleh Abu Bakar. Dia bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, puteri kesayangan yang menjadi salah seorang isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertemu dengan Sayyidatina Aisyah, putrinya, disebut apa? Wahai Aisyah. Ni Ustazah gambarkan sebutan Abu Bakar kepada puteri kesayangannya, wahai Aisyah, ceritakan kepadaku apa lagi akhlak Muhammad yang aku belum ikut. Maknanya dia dah super baik, dah tiru sebiji akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut apa? Ya Rabb, ya Rasulullah. Dia datang kepada puteri kesayangan sebagai orang yang pernah duduk serumah, tidur sekatil, hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak tahu daripada engkau apa akhlak Nabi yang aku belum buat. Ini kesungguhan Abu Bakar nak tiru akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kalau jumpa orang baik, bermati-matian nak tiru kebaikan dia, bukan bermati-matian nak korek kejahatan dia. Macam tu maksud, okey? Perbuatan yang baik akan membentengi seseorang daripada kehidupan yang jahat. Ini kata-kata Abu Bakar. Perkataan ini dibenarkan baik oleh dalil naqli maupun oleh akal. Masya Allah. Dalil yang ternukil, termaktub dalam Al-Quran, kalamullah, disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Ini jelas. Buktinya surah As-Saffat ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munirah Deraman, Ustazah nak tegur juga Munirah Deraman. Berhemah, jangan berkemah Munirah Deraman. Kan padam K tu tulis hemah, berhemah betul. Kalau berkemah kita pergi dekat padang Arafah, tak lama lagi. Amin Munirah Deraman. Saya suka gurau dengan Munirah ni. Kita pergi kat padang Arafah, kita pasang kemah. Tu betul. KHE. Kan berhemah. Tu jari-jari macam jari Ustazah tu. Ni panggil jari gumuk. Tapi jari dia tak gumuk sangat. Sekian dimaklumkan. Okey sahabat-sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini cerita merujuk kepada siapa? Siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dimasukkan ke dalam perut ikan nun. Oleh siapa? Oleh Allah. Pandanglah ini sebagai para rasul, sahabat-sahabat, daripada silap kecil yang dia buat, ada denda dari Allah untuk membersihkan dirinya daripada dosa. Ditelan oleh ikan nun. Duduk dalam kegelapan perut ikan nun, bukan sehari, bukan 2 hari, tapi lidahnya hanya berzikir, menyedari kesalahan dirinya. Dia bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah dengan perbanyak zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengakui tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah.
Sesungguhnya akulah yang zalim pada diri aku sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad falawla annahu kana minal musabbihin. Maknanya ayat ini bermaksud maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingati Allah. Banyak mengingati Allah itu dia dalam zikrullah. So seringan-ringan kebaikan yang kita buat adalah kita dalam zikrullah. Quran menyebutkan zikran kathira. Dalam bab zikir ni buat zikir banyak-banyak. Jangan penat. Sebab bukan guna tenaga pun sahabat dirahmati Allah. Kan kita berzikir itu juga adalah kebaikan. Manakala duduk dalam perut ikan nun kot. Mana boleh nak pergi masjid? Mana ada masjid dekat perut ikan nun? Tak ada kebaikan lain yang dia boleh buat. Hanyalah zikir. Macam itulah orang yang sedang berada di pembaringan. Dah tak boleh. Ya Allah, menyesalnya aku masa sihat. Aku tak berlari ke masjid. Sekarang aku nak sembuh. Ya Allah, aku nak buat umrah. Aku nak pergi masjid. Ya Allah, aku nak tolong orang-orang susah. Konon masa sihat tak nak buat. Tapi masa dah sakit baru teringat. Anda belum terlambat. Banyakkan zikrullah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Dia dah tak boleh buat kebaikan apa. Nak sedekah pada siapa duduk dalam perut ikan nun. Jadi dia hanya berzikir banyak-banyak. Maka ayat ini memberi cerita kepada kita. Kalaulah perbuatan dia dalam perut ikan nun itu, kenapa aku masuk dalam ni? Allah tu zalim. Dia bersangka-sangka jahat dengan Allah. Dia berkeluh kesah tanpa zikrullah. Katanya Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Dia tak akan dikeluarkan oleh Allah daripada perut itu. Bermaksudnya dia matilah dengan asid-asid dalam perut ikan nun tu. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, matinya dia saat itu dalam su'ul khatimah. Kerana bila dia dapat musibah itu, dia berkeluh kesah. Dia tidak zikrullah. Nak buat kebaikan lain tak boleh dah, maka zikrullah. So Nabi Yunus dia berzikir banyak-banyak dalam perut ikan nun. Itulah kebaikan semata-mata yang mampu dia buat. Akhirnya apa yang Allah beri kepada dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang Allah beri kepada dia adalah kebaikan. Dia dimuntahkan semula oleh ikan nun. Dan dia dapat meneruskan kebaikan yang lebih besar berbanding kebaikan zikir yang ketika dia berada di penjara dalam perut ikan nun. Hey, dia PKP tau. Perintah Kawalan Pergerakan duduk dalam perut ikan nun tu. Masya Allah sahabat-sahabat. Tapi dalam PKP tu dia zikran kathira. Zikir banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan penuh penghayatan, hanya engkau ya Allah, akulah sebenarnya yang zalim pada diri aku sendiri. Maka kesedaran-kesedaran itu menggegar arasy Allah. Dan akhirnya sahabat-sahabat dia dikasihani oleh Allah. Diselamatkan dia daripada terus ditelan duduk dalam perut ikan nun. Inilah antara bila kita dah mati akal, dah tak tahu nak minta tolong dengan siapa, amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So itu dipandang kebaikan oleh Allah. Dan itu menghijab, membenteng dirinya Nabi Yunus daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Baik, itu dalil naqli yang ada ternyata di dalam Al-Quran. Sekarang dalil aqli, sahabat-sahabat. Khadijah yang bercakap. Khadijah bercakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anda ingat peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak diangkat menjadi rasul buat pertama kali, didatangi malaikat Jibril, "Iqra, aku tak tahu membaca, siapakah engkau?" Maka utusannya Allah, malaikat Jibril, mengajar Nabi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." 5 ayat daripada suratul Alaq, menggigil tubuh Muhammad, turun bertemu dengan Khadijah, balik ke rumah terus minta, "Zammiluni, selimutkan aku wahai Khadijah." Dia takut menggigil makhluk apa yang aku jumpa tadi. Aku tak pernah tengok benda besar macam tu. Dan bercakap sesuatu yang aku tak pernah dengar. Maka dia takut, sahabat-sahabat. Khadijah tak banyak cakap, "Ni buang tabiat apa ni, dah 3 hari tak balik rumah, tiba-tiba minta selimut ni." Tak. Isteri yang baik tak banyak cakap. Suami minta, "Selimutkan aku wahai Khadijah." Terus selimutkan. Terus mendoakan yang baik-baik. Terus bila keadaan tenang, dia bertemu. "Apa? What's your problem ya Rasulullah?" Belum Rasulullah lagi maksudnya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Khadijah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq."
Masya Allah Tuhan. Kita biasa melembutkan hati suami, biasa melembutkan hati anak-anak, sahabat-sahabat dalam memberi nasihat. Jangan pandang dan fokus kepada buruknya, fokus kepada baiknya. Dalam pada kita bercakap, Khadijah pujuk Muhammad yang dalam ketakutan. Apa dia kata? Sebab Nabi bagi tahu aku dalam keadaan takut ni. Perbuatan Nabi walaupun Nabi tak cakap, Khadijah tahu Nabi dalam keadaan gemetar. So kata Khadijah pujuk suaminya, sahabat-sahabat, demi Allah, tidak demikian. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab kamu adalah orang yang selalu menjalin silaturahim, meringankan beban orang lain, memberi kepada fakir miskin, dan membantu orang yang tertimpa musibah. Sebenarnya hadis ni panjang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kata-kata Khadijah ni panjang, tapi dalam kitab La Tahzan ni 4 kebaikan ni dah cukup dah. Wah, aku nak tirulah apa yang Muhammad buat. Belum diangkat menjadi Rasul, tapi Nabi dah pun suka menjalin silaturahim, meringankan beban orang lain, memberi kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini Munirah Drama dah teringat peristiwa naik Gua Hira. Munirah buang Q, Hira koma atas. Okay. Sambil-sambil kita betulkan mana yang Ustazah ternampak lah, supaya dibaca oleh sahabat-sahabat kita dengan bacaan yang betul. Okey, isteri yang baik tak banyak bercakap-cakap dan menyusahkan suaminya. Contohlah Khadijah radhiyallahu an. Kan dia tahu kalau kita ni memang pasal apa yang duk gatai pi cari bukit atas tu, duk menyorok rumah duk ada pasal apa, duk sembunyi atas bukit tu. Allah ya Karim. Tapi suaminya bukan buat jahat, berada di sana dia tahu apa tujuan Rasulullah beruzlah, menyendiri, sebab hiruk pikuknya kota Mekah yang penuh dengan pelbagai dosa. Hiruk pikuknya kota Mekah penyembahan berhala. So Rasulullah mengasingkan diri, sahabat-sahabat. Lepas 3-4 hari, sama ada Khadijah menghantarkan makanan ataupun Rasulullah balik ke rumah isterinya. Baliknya pada ketika itu sangat pelik, menggigil tubuh, minta diselimuti. Satu perkara berlaku kepada aku tadi, wahai Khadijah. Dan Khadijah tenang, isteri yang baik. Pengalaman banyak Khadijah. Seorang janda kaya, pernah menjadi janda, pernah menjadi balu dalam dua kali perkahwinannya sebelum ini. So dia berkahwin dengan lelaki muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah ada banyak pengalaman. Sahabat, kadang kekecewaan, ujian rumah tangga kita yang sebelum ini menjadikan kita wanita yang kuat, yang lebih bersiap sedia. Apa yang aku nak buat, cara handle rumah tangga aku yang seterusnya ni. InsyaAllah gagal perkahwinan pertama, gagal perkahwinan kedua, anda bukan bermaksud gagal. Perbaiki, jangan ulang lagi dah kejahatan kita dengan pasangan yang dulu. So dengan yang baru ni dia dah tahu dah. Kan engkau selalu menjalin silaturahim. Ini Khadijah yang bijaksana, yang hartawan. Aku tahulah Tuhanmu takkan menyusahkan kau sebab engkau orang baik. Maka buatlah baik, buatlah baik, buatlah baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cubalah perhatikan ucapan Khadijah di atas. Dengan jelas digambarkan bagaimana dia menyebutkan amalan-amalan yang baik untuk mengatakan akibat yang baik, dan menyebutkan permulaan yang baik untuk mengatakan akhir yang agung. So daripada kata-kata motivasi Khadijah memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar perkara sama. Okey, mu buat baik, yang baik akan datang pada dirimu sendiri. Tuhanmu takkan datangkan kejahatan kepadamu, sebab yang suruh buat baik tu adalah Tuhanmu. Sahabat-sahabat faham tak apa yang saya rasa? Rasa nak belah dada, nak pindahkan kepada anda, sebab saya rasa deep sangat dengan apa yang Khadijah pernah buat kepada Rasulullah. Dan apa kesan daripada peristiwa turunnya ayat Iqra yang pertama ini kepada Rasulullah. Isteri yang salihah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jawapannya lisan hanya bercakap yang baik-baik. Allahu Akbar. Kita nak tamatkan dengan satu kisah. Dalam buku Al-Wuzara karangan As-Sababi, Al-Muntazim karangan Ibnu Al-Jauzi maupun Al-Faraj Ba'dasi Shiddah. Ini buku kitab yang kita sebut semalam, dalam bab semalam.
Karangan At-Tanuki ada satu kisah yang intinya seperti berikut. Kan dalam buku yang kita ceritakan dalam bab semalam. Anda dengar tak bab semalam tu dekat Johor? Allahumma salli ala Muhammad. Bahawa Menteri Ibnu Al-Furat selalu ingin mencelakakan Abu Ja'far bin Ba'tham dan memerangkapnya. Seorang menteri nak pedajai seorang yang baik di kalangan masyarakat. Dia duk tak boleh tengok orang sikit-sikit sebut Ibnu Al-Furat tu baik, Ibnu Al-Furat tu baik. Itulah, jadi orang baik ni kadang-kadang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pelik kan? Jadi orang baik lagi ada musuh. Padahal apa yang dia buat kejahatan? Dia tak pernah nak mencantas Abu Ja'far bin Ba'tham ini sebagai biar Abu Ja'far tu jatuh, aku pula yang jadi menteri, kata Ibnu Al-Furat. Tak. Abu Ja'far ni je yang perasan. Semua orang sukakan Ibnu Al-Furat. Maksudnya kalaulah pilihan raya akan datang, orang tak undi dah Abu Ja'far, orang undi Ibnu Al-Furat. Kan pahalu ustazah gitu-gitu ada makna ya sahabat-sahabat. Hang buatlah baik jadi menteri ke jadi apa ke, next tak payah sibuk nak melobi orang undi hang lagi. Tapi kalau hangpa punya perangai Masya Allah kan, melobi lah macam mana, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang menyampus, hang buat jalan, orang ambil jalan raya tu, hang bagi tiket free, kan orang ambil, hang tabak duit RM50, duit kod mana boleh tak ambil lah. Tapi jangan undi, sekian dimaklumkan. Contoh kan, ini contoh, ini cerita Abu Ja'far. Masya Allah, hangpa ni lain pula fikir dah. Kan Abu Ja'far, dia rasa tergugat. Pasal apa orang semua cerita pasal Ibnu Al-Furat ni? Aku menteri, orang tak sebut apa pasal aku. Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab sikap cemburu. Apa tu Kak Amidah Sa'ad? Okey, tetapi untuk melaksanakan tujuannya itu, dia banyak menghadapi kesulitan. Kerana sejak kecil Abu Ja'far, dia geram dengan Ibnu Al-Furat ni. Apa langkah yang aku nak buat kat dia ni supaya orang tak suka kat dia? Halah sahabat, kita ni tak payah bersusah payah untuk orang suka kat kita. Buat je benda yang Allah suka kat kita. Noktah. Confirm Allah akan menjentik hati-hati hambanya untuk suka kat kita. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa kita resah dengan orang yang tak suka bila mana kita buat kesukaannya Allah? Ya Rab, kita banyak belajar dalam kitab Al-Tahzan. Kerana sejak apa rahsia yang si kaya menteri ni tak boleh nak lawan kesukaan orang kepada Ibnu Al-Furat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita faham subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Al-Furat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bertanya kepada Abu Ja'far, apa sebenarnya engkau buat? Kerana sejak kecil Abu Ja'far telah dibiasakan oleh ibunya untuk menyimpan sepotong roti di bawah bantalnya. Untuk menyimpan sepotong roti di bawah bantal. Hampa jangan tiru pula sagikan semut macam mana. Okey, ni kita tak tahu bantal dia macam mana. Kan? Pagi harinya sebahagian roti itu diberikan kepada siapa yang memerlukan. Setelah sekian lama rencana Ibnu Al-Furat itu berjalan, Abu Ja'far datang menemui Ibnu Al-Furat untuk satu keperluan. Kata Ibnu Al-Furat kepadanya, apakah engkau mempunyai masalah dengan ibumu berkaitan dengan sepotong roti itu? Abu Ja'far menjawab, tidak. Ibnu Al-Furat mendesak, kau harus jujur kepadaku. Dah mula dah argument. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Abu Ja'far pun bercerita tentang ibunya dengan gaya yang mengundang tawa kerana lebih mirip gaya bicara orang wanita. Ibnu Al-Furat pun menyela, maknanya macam buat-buat cara mak dia bercakap lah. Dia lelaki tapi bergaya macam orang perempuan bercakap kan. Dia rasa tercela. Jangan kau lakukan itu. Malam tadi aku tidur. Sebelum tidur aku merencanakan sesuatu yang apabila berjaya engkau akan celaka. Kemudian aku tidur. Aku bermimpi bahawa aku sedang memegang pedang terhunus dan berlari ke arahmu untuk membunuhmu. Namun ibumu yang saat itu sedang memegang sepotong roti mencegahku dengan menjadikan roti sebagai perisai daripada libasan pedangku.
hingga pedangku tidak dapat menyentuhmu, dan aku pun terjaga. Sahabat, kitab Al-Tahzan ni mengajar kita dalam jahatnya seseorang tu masih lagi ada kebaikannya. Banyak kan contoh-contoh nama-nama yang pada satu kisah kita tahu pemimpin tu jahat, tapi rupanya ada satu babak dalam diri dia tu yang baik yang kita boleh tiru. Nampak tak bagaimana Abu Ja'far menerima nasihat daripada Ibnu Al-Furat ketika dia seolah-olah mengejek, mak aku tu memanglah tiap-tiap hari duk letak roti bawah bantal suruh aku sedekah kat orang. Mungkin anak-anak bila maknya suruh buat baik, halah yelah ibu, tahulah ibu, dia tak berapa suka. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab hari-hari mak dia ingatkan tentang kebaikan. Subhanallah, rupanya datang dalam satu mimpi, itu satu petunjuk baginya. Kemudian Abu Ja'far memarahinya atas apa yang selama ini terjadi antara keduanya. Oleh Abu Ja'far, peristiwa ini dijadikan sebagai pendorong untuk kembali bersahabat. Dan walaupun berdua itu awalnya menjadi musuh, subhanallah, mimpi yang indah itu menjadikan mereka ini sebagai sahabat kembali, dan dia pun berusaha untuk membuat Ibnu Al-Furat patuh kepadanya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan perubahan sikap seperti itu, Ibnu Al-Furat berubah sikap kepadanya. Kan dah banyak kali cakap, kita bertukar jadi orang baik, orang yang memusuhi kita pun akan turut one day akan menjadi baik. Dan kedua-duanya pun menjadi teman. Setelah itu Ibnu Al-Furat berkata kepada Abu Ja'far, demi Allah, engkau tidak akan lagi melihat kejahatan daripada diriku. Sahabat, mulanya hanya seorang yang baik, akhirnya dengan istiqamah baik, kedua-duanya menjadi baik. Bermula daripada mana kedua-dua baik ni? Bermula daripada seorang ibu yang hari-hari nak anaknya buat baik. Tiap hari sang ibu akan menyimpan sepotong roti supaya besok bila anak ni bangkit, tiap hari boleh bersedekah roti kepada siapa sahaja. Hari-hari bersedekah roti, benda kecil kot, sikit kot. Rupanya itu menjadi asbab kebaikan semua orang. Benda kecil, istiqamah. Teruskan, ya Rab. Orang bermusuh boleh jatuh semula kasih sayang. Orang belum baik akan turut menjadi baik. Nampak tak bijaknya seorang ibu? Subhanallah, sahabat-sahabat. Sebab itu antara yang kita belajar kat sini adalah jangan bersangka buruk. Semalam sahabat, Masya Allah, Kiflizul ada lagi ke dalam kuliah. Kiflizul datang jumpa ustazah dekat rumah Kak Masliza Bagiran. Selama ni saya tak friend Facebook dengan Kiflizul, tapi kadang-kadang bila kita punya friend FB tu dah full kan sahabat-sahabat, bila lama-lama beberapa bulan sekali saya tengok, ada lagi, boleh masuk 49 something, ni mesti ada orang unfriend ustazah ke, ataupun sahabat-sahabat tim khidmat tolong auditkan ustazah friend ke, kan ustazah tak tahulah sahabat, ada lagi, hari tu dah full dah. Jadi bila ada lagi tu, okay, approve lah, Kiflizul boleh bersahabat di Facebook. Barulah ustazah nampak live dia dokong anak kecil. Jadi kan sahabat-sahabat, dalam minda ustazah ni kata, dah kahwin Kiflizul ni, tapi anak seorang, isteri dia mana? Okay, minta maaf Kiflizul, sebab ustazah takut ada lagi orang yang bersangka-sangka macam ni. Jadi ustazah pun terus je, anak lelaki, ya lelaki, setahun lebih. Lepas tu kalau Kiflizul pergi menjahit, pergi kebun, siapa jaga? Kakak jaga. Subhanallah, sahabat-sahabat, minta maaf ustazah nak tanya, maknya mana? Maknya mana? Kot lah dia sebut bercerai ke. Lepas tu ustazah nak tanya, Kiflizul umur berapa? Lepas tu sebab nampak muka dia baby face, sahabat-sahabat, tak sangkalah umur dia dah 30-an ke, kan? Ingatkan belasan tahun tu dia, kan? Ingatkan 20-an awal. Rupanya sahabat saya tak naklah sebut kat sini, tanya Kiflizul sendirilah. Dah memang umur dah layak kahwin dah kiranya. Saya tak kahwin lagi ustazah. Tak kahwin lagi, anak ni minta maaf sangat ustazah nak tanya. Ketika tu tak ramai-ramai orang lah, tapi sebab ni sahabat Al-Tahzan hari-hari nampak nama Kiflizul, Masya Allah, dia teringin nak ambil anak angkat. Ya Rab, dulu perempuan ustazah, nasib baik tak jadi. Kalau perempuan susah lah, sebab saya kan lelaki. Lepas tu saya ambil anak lelaki ni. Ya Allah Tuhan, tak kahwin lagi, seorang lelaki ada naluri nak ada anak angkat. Jadi dia ambil anak angkat ni, saya ambil ni ustazah. Lepas tu kakak saya pula boleh susukan dia. Jadi
Kalau Kifli Zul pun beristeri nanti tak risaulah dengan anak lelakinya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita sebutkan kan, kita dah mungkin kita tersilap sangka bila kita duduk berdepan macam tu, crystal and clear. Kan Kak Emma Mustafa awet muda gitu. Jadi crystal and clear, clear and crystal. Okey, faham. Ada sesuatu kebaikan yang kita nak tiru. Subhanallah, tak semua orang boleh buat macam ni, tapi Allah datangkan naluri begitu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah nak tunjuk di sebalik kita punya sangka-sangka tu. Alhamdulillah, Ustazah dah berkenal depan Kifli Zul. On the way balik jam-jam tu Ustazah terbaca satu Facebook ke WhatsApp, Ustazah tak ingat. Jangan bersangka-sangka. Apa dia kisahnya sahabat? Seorang ibu dengan seorang anak. Anak ni pegang 2 biji buah apple. Tiba-tiba mak ni teringin nak buah apple. Minta ni, tak tahulah kisah benar ke tidak, tapi tak penting benar atau tidak, kerana ibrah di sebalik tu kita boleh ambil dia macam ala kisah si tanggang. Betul ke wujud tanggang tu? Tapi dia menghidupkan jiwa kita untuk taat pada mak ayah kan. Bukan kita percaya sumpahan batu ke macam tu lah maksud. Lain kalau sumbernya hadis ke, pada pandai bukan hadis kita kata hadis. Ini just cerita-cerita sahabat-sahabat. Dia kata ibu nampak anak pegang apple 2 biji. Ibu teringin minta dekat anak buah apple. Anak buat tak tahu. Anak sedap je makan. Kunyah. Kan makan. Elok dah kunyah sekali gigit apple A, apple B. Okey ibu. Kan. Masa anak kunyah dengan sedap, mak minta anak tak bagi, mak dah sampai hati anak aku. Mulalah seorang mak kecil hati. Aku yang mengandungkan, aku yang melahirkan. Aku minta buah apple kempunan, dia tak bagi aku. Wahai batu belah, batu bertangkup, telanlah aku. Nasib baik mak dia tak macam tu kan, sahabat-sahabat sinetron Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebutkan macam mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan ada orang bersangka-sangka dengan Kifli Zul juga. Jadi kalau Kifli Zul masih dalam kuliah, Ustazah minta maaf sebab Ustazah tak nak mokcik-mokcik ni bersangka-sangka. Jadi itulah ceritanya. Boleh buat menantu tau Kifli Zul. Sekian diwaklumkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Emma, kalau ada sahabat latazan tueng dengan Kifli Zul, kita bawa tepak sirih kan Kak Emma? Saya jadi pengapit. Sekian dimaklumkan. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi cerita? Lepas tu mak ni dah bersangka pada anak sampai hati tak bagi aku makan. Aku dah minta tu buah apple. Mak-mak mengaku kadang-kadang kita macam tu kan. Sampai hati tak bawa kita pergi holiday Ustazah, bawa bini, bawa mak mentua pula tu. Kita tak tahu cerita di sebalik kenapa kali ni anak kita bercuti bawa mak mertua. Kenapa kita telefon dia tak angkat? Mesti ada sebab kita tak tahu. Rupa-rupanya anak yang sedang makan buah apple digigit sekali belah kanan, digigit sekali belah kiri. Okey bu, ibu ambil yang ni. Yang ni masam bu, yang ni manis. Makin menangis ibu. Anak pelik, kenapa ibu menangis? Sebab hatinya syukur, aku bersangka buruk tadi pada anak aku. Rupanya dia hanya nak memberi yang terbaik kepada aku. Yang masam dia makan, yang manis dia bagi dekat ibunya. Anda faham apa yang Ustazah rasa? Kisah yang tak tahu dari mana sumbernya, tapi dia deep. Tuhan, aku ni tak boleh bersangka-sangka. Tajuk moral of the story kepada cerita itu, melatih hati untuk tidak bersangka-sangka. Sebab kita tak pernah tahu cerita awal dan akhirnya. Kita je yang bersangka-sangka sahabat. So, Ustazah selalu sebut, kalau nak tahu tentang A, jangan sibuk membuka mulut bertanya bersangka-sangka kepada B to Z. Jumpa A, tanya, betul ke hang lagu ni? Aku tak maulah orang duk cerita-cerita buruk pasal hang. Aku nak bersahabat dengan hang sampai ke syurga Allah. Best kan cerita ni? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita belajar sesuatu berdasarkan tajuk 250 dan penutup cerita Ustazah tadi. Kifli Zul PM tepi Ustazah kalau Kifli Zul marah pada Ustazah tentang cerita ni. So maaf kerana Ustazah belajar sesuatu dan Ustazah percaya sangka-sangka tadi tu berlaku kepada ramai sahabat-sahabat Latazan bila jadi friend Facebook Kifli Zul. So ada benda yang kita kena sembunyi dan Ustazah tak tahu cerita di sebalik semua tu. Cuma Ustazah nak cerita Kifli Zul bukan dah kahwin dan ditinggalkan seorang anak oleh isterinya. Dia berhati mulia nak ambil anak angkat, dijaga bersama ibunya. Kalau dia pergi bekerja, dijaga oleh kakaknya. Bahkan anak angkat tu disusukan oleh kakaknya.
mulia kan. Hari ni saham Kiflizul naik lah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ampun maaf, zahir batin. Saya sayang anda semua kerana Allah. Maafkan saya, khususnya Kiflizul. Siapa sahaja yang bersama-sama, sahabat-sahabat Latahzan Johor, anda sangat-sangat baik. Sama seperti geng-geng sahabat Latahzan Mutiara. Pasti bakal sama dengan sahabat-sahabat Selangor KL yang akan bertemu 11 Jun ini di Al-Falah. Seat berbaki sikit saja lagi, kita penuhkan 250 seat Masjid Al-Falah yang takkan ada kosong satu pun. InsyaAllah, okay, kita penuhkan seat, kita bertemu, ada hadiah oleh-oleh daripada JB untuk yang bertuah. Kalau bagi kat 250 orang, tercabut rambut-rambut ni semua. Sekian dia maklumkan. Jadi ampun maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya sayang anda kerana Allah. Kalau ada yang tak puas hati, ustazah salam tangan orang lain, cakap dengan orang lain, itu biasa dalam ramai-ramai. Saya minta maaf. Mungkin ada yang tak puas hati, yang tak kecil hati, sebab ustazah sendiri tak puas hati. Tak puas hati sahabat, tak puas jumpa anda, rasa nak bawa masuk dalam bilik semua gomol-gomol gitu muslimat. Ampun maaf, sayang semua kerana Allah. Saya hari ini seharian duduk di rumah bapa saya sebab adik saya ada kerja sahabat. So tak apa, saya tak kuliah di luar. Saya akan 9.30 kuliah di rumah bapa saya, dan saya akan stay lah sampai adik saya balik. Jadi itu kira rehat ke macam mana tu? Okay? Sedangkan kat rumah ni banyak lagi benda-benda tak berkemas. Tak mengapa, kita jumpa dalam talian 9.30 pagi, kitab di balik tabir kematian. Bye-bye, sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.